Hai semua, selamat pagi. Hari ini JPKK menyerahkan memorandum kepada Kementerian Kewangan yang disertai oleh 5 orang aktivis hari ini. Saya, admin dan account assistant JPKK, ada saudara Selvem, IRO Persatuan Kerja Swasta Hospital Kerajaan, ada Siva Ranjani, penyelaras JPKK, ada XY, intern JPKK, ada Arul, penasihat JPKK, dan juga saudari Vani, pegawai perhubungan perusahaan Satuan Kerja Swasta Hospital Kerajaan. Jadi Arul sedang berbincang untuk mencari jalan bagaimana untuk masuk ke dalam. Kami bertanya 5 orang. Kepada yang baru menonton, hari ini JPKK mengadakan penyerahan memorandum kepada Kementerian Kewangan, Datuk Seri Tengku Zafrul. Tetapi kami telah hantar surat pada minggu lepas, tetapi tiada respon daripada pihak Kementerian Kewangan. Nampaknya seperti menteri akan lalu dan berhenti di sini dan kami akan menyerahkan plakat kepada mereka. Yani, menteri berhenti sini ke? Menteri berhenti sini ke? Oh. Dari sesi bergambar daripada media. Dah live lah? Ada kunjungan daripada C3 hari ini. Kami ya, C3 pun ada. Alright. Untuk yang baru menonton, JPKK hari ini baru saja
sedang berada di Kementerian Kewangan untuk memberikan memorandum menasihatkan Menteri Kewangan untuk menerima tuntutan kami penyerapan frontliner yang tercicir, bina pengawal keselamatan untuk ditetapkan sebagai pekerja tetap kerajaan. Ada banyak media yang hadir pada hari ini, antaranya adalah Cosmo, Sinar Harian, Utusan, TV3. Terima kasih saudara Azmadi Azman yang selalu join live kami, selalu komen di poster-poster posting kami. Sokongan anda adalah amat berharga terhadap perjuangan kerja-kerja lain juga. Jadi jangan lupa tu, kerja-kerja lain sangat berterima kasih lah sebenarnya. Belakang. Belakang. Boleh. Kami daripada jaringan pekerja kontrak kerajaan PPKK, kami ada hantar surat lah memaklumkan kami datang hari ini. Saya Aluk Chelur. Okey. Dan kita ada wakil kita nak serahkan memorandum. Sebelum ini kita sudah pun serahkan memorandum kepada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kewangan. Surat kat belakang. Kesihatan. Kita hari ini matlamat kita nak hantar memorandum kepada perhatian Menteri. Dan saya minta Civil Engineer dia penyelaras pertama jaringan ini untuk serahkan satu kajian yang dibuat oleh GPKK, di mana kajian ini mengatakan kalau kerajaan menghapuskan sistem kontrak ini, kerajaan boleh jimat duit. So ia membuat perbandingan masa sistem ini diperkenalkan tahun 1996, sebelum dan selepas 97. Ini kajian dia. Okay, mungkin kita buat live streaming event hari ini pasal tak boleh ramai-ramai kan pasal COVID. So saya minta Civil Engineer untuk jelaskan dan serahkan memorandum. Jelaskan dulu. Dan serahkan memorandum. Okey. Selamat sejahtera dan selamat pagi. Kami daripada jaringan pekerja kontrak kerajaan. Ini adalah satu jaringan yang memang memperjuangkan hak dan kebajikan pekerja-pekerja kontrak di premis kerajaan, terutamanya di sekolah dan juga di hospital. Pekerja yang kita maksudkan di sini adalah pekerja pembersihan, pekerja pengawal keselamatan yang juga merupakan frontliner lah pada masa sekarang di hospital dan juga di sekolah. Dan kalau kita tengok, walaupun mereka bekerja di premis kerajaan, mereka punya kerja telah di-outsourcekan kepada syarikat-syarikat kontraktor swasta, dan disebabkan oleh sistem kontrak ini, pekerja ini mengalami banyak masalah. So JPKK telah mengambil usaha untuk membuat satu kajian bagaimana kita boleh memberi satu solusi alternatif terhadap sistem kontrak ini. So hasil kajian ini membincangkan masalah-masalah yang wujud disebabkan sistem kontrak ini. Kalau kita tengok, sistem kontrak ini hanya mula pada tahun selepas 1997. Sebelum itu mereka adalah memang pekerja kerajaan, memang di bawah kerajaan punya perkhidmatan, kaki tangan kerajaan. So kita kajian ini memberi masalah yang dihadapi selepas 1997, dan juga kalau mereka diserapkan balik dalam civil service sekarang, apakah faedah kepada kerajaan dan juga apakah faedah kepada pekerja. Sebab kebanyakan pekerja ni kalau kita tengok pekerja B40 dan memang menerima gaji yang sangat rendah dan banyak faedah tiada. Okey Puan. Ya. Hari ini Puan nak terima memorandum ni. Ya. Okey, kami nak serahkan memorandum. Mungkin boleh beritahu media siapa Puan. Pasal lepas tu mereka akan tanya kami. Just and explain to them and Ya.
Untuk memorandum ini Puan, untuk kajian ini, kalau pada hari yang lain, kalau Menteri nak satu briefing daripada researcher itu boleh diatur. Okey? Mungkin pasal kita dah hantar surat dah lama dah. Okey? Saya terima dulu bagi pihak Kementerian Keuangan dan keputusan akan saya angkat dulu kepada Pejabat Menteri. Okey. So mungkin Pejabat Menteri akan kaji dulu and then we come back. Okey. Boleh. We need a acknowledgement job. Boleh. And then kita juga perlu nombor hubungan selepas ni hubung dengan siapa? Kami akan bagi nombor hubungan ni. Kita akan bagi nombor hubungan sikit kepada YB Minister. Okey. Right? Nanti saya akan berikan rekod junior team akan berikan rekod. Okay, please lah, because the last 2 days pun kita cuba hubungi. Yes. Kita cannot get any contact siapa. We need to communicate. Kita perlu ada perhubungan. And Kalau tidak other macam ministry we didn't have the terbuang. problem. Saya ambil dulu Okey. memorandum ni dan saya akan angkat kepada Pejabat YB Minister. Okay. Terima kasih. Dan kita bukan mau industri. So satu kopi you all nak? Yes, acknowledgement. Yeah. Bagi I yang kajian dan also Memorandum. Yes, correct. boleh tak letak nombor email satu kontak person yang kita boleh hubungi? Boleh. Boleh? Can you write? Yang ini yang ini kopi kementerian, so kita letak. Boleh. Kalau boleh letak di hadapan pun tak ada masalah. Letak di hadapan sama PIC yang kita nak hubung. Lebih. Okay. Yeah, better to be written and together with the staff. With the telephone number and also the internet. Can we give the phone to them? Already give them? For pictures? Already give? Okay, kita buat di sana depan. Arul, sidang media ke? Sidang media ke? Alright. You akan bagi statement? Yani. Silakan juga boleh bagi. Kita start lah. Alright. Arul. Kopetnya ni. Okay. Okey, nanti kalau pihak media saya minta bagi nombor phone, kita akan buat WhatsApp soft copy pada semua you orang. Okey, tak ada masalah. So nanti ambil dia punya phone number, kita akan hantar. Kita juga boleh hantar you kajian yang tebal itu pun tak ada masalah. Okey, dulu Mas, saya just nak fokus 5 perkara ini. Masa Menteri Mazli menjadi Menteri Pendidikan, dia mengatakan semua isu tentang kontrak ini sebenarnya Menteri Kewangan. So masa itu dia telah membuat usaha untuk membawa 4 kementerian bersama. Kewangan, Pendidikan, Kesihatan dan Sumber Manusia. Tetapi main dia kewangan. Okey? Tetapi tak sempat jadilah pasal kerajaan dah tukar. So kita sekarang ini teruskan usaha untuk, so itu sebab kita datang ke Menteri Kewangan lah. Dia ini main factor. Masa kita buat meeting dengan bahagian perolehan Kementerian Pendidikan pun, dia cakap
walaupun dia semua policy ini di sini. Mereka hanya policy, mereka bagi kontrak dan sebagainya lah. Okey. Dan baru-baru ini kami telah menjalankan satu kajian yang kajian ini mengatakan kalau kita kerajaan ambil alih, pasal bila kerajaan ambil alih kita kurangkan kontraktor yang sedikit saja orang dia, and kontraktor punya sumber perolehan yang kontraktor tu ambil tu banyak. Kajian kita menunjukkan kerajaan akan jimat 200 juta ringgit satu tahun. Selain daripada itu, pekerja sekarang dapat 1,200 ringgit gaji minima. Dia kerja 10 tahun, 20 tahun, gaji minima. Setiap 3 tahun sekali dia jadi pekerja baru. Gaji minima lah. Tetapi kajian kita mengatakan, kalau bagi gaji 1,800 ringgit for security guard, kerja 8 jam, bukan 12 jam macam sekarang. Tapi gaji 1,800 ringgit, masih kerajaan jimat 200 juta. Ini yang kami rasa bagus. Dan dulu bila kerajaan mula-mula buat sistem dulu masa Anwar Ibrahim Menteri Kewangan dan Tun Mahathir Perdana Menteri, masa itu mereka tukar kepada pengswastaan. Masa itu mereka mengatakan pengswastaan itu akan kurangkan beban kerajaan. Tapi hari ini kita nampak selepas pengswastaan ada banyak kes kontraktor tak bayar EPF, tak bayar SOKSO, so beban pergi kepada Jabatan Sumber Manusia, Jabatan Pengurusan Perusahaan, Jabatan Tenaga Kerja. Banyak kes pergi ke mahkamah. So beban itu daripada kerajaan pergi kepada mahkamah-mahkamah. So beban itu dah semakin tinggi lah. So argumen yang dikatakan selepas pengswastaan itu akan kurangkan beban kerajaan, salah. Kurangkan kos pun salah. Dua-dua argumen ini tidak ada. And GPKK ini memperjuangkan golongan bawahan B40 lah. Okey. Kalau kita punya sumber mengatakan macam contohnya untuk pekerja hospital agenda, gaji dia satu bulan berapa? Yang kita dulu agenda punya gaji yang ada dalam kajian setahun 100,000 lebih kan. setahun 1.9 juta. Setahun 1.9 juta. 1.9 juta, hampir 2 juta satu tahun. Gaji dia satu bulan adalah? Sebulan tak ingat spesifik, tapi satu hari 5,000. Lebih kurang 100,000 untuk seorang lah. CEO. Dan CEO ini GLC. Bayangkan CEO GLC dapat 100 juta satu bulan. Pekerja pembersihan yang jaga ward, yang cleaning ward ini semua, yang terdedah dengan virus COVID ini semua dapat 1,100, 1,200. Ini satu satu penindasan lah. Satu penindasan yang cukup besar. Okey. So jadi hari ini datang ni untuk apa? Hari ini kita datang untuk bagi beritahu Menteri Kewangan pasal selepas ni bulan depan dan tahun depan kita nak serah pada Perdana Menteri. So kita nak cepatkan proses lah. Perdana Menteri akan panggil 4 kementerian ini macam mana. So kita tak nak esok cakap I kena rujuk menteri ini. Pasal kita dah bagi kajian awal pada menteri-menteri ini, supaya semasa kita nak serah pada Perdana Menteri pada tahun depan, mereka faham isu ini dan isu ini terus boleh dipraktikkan. Jadi apa permintaan? Tuntutan kita serap semua okay. Sebagai pekerja kerajaan lah seperti dulu. Okey, sekarang berapa yang terlibat kerja? Sekolah dengan hospital sahaja kita ada 250,000 pekerja. Di satu Malaysia? Satu Malaysia, sekolah dengan hospital sahaja. Ini termasuk pekerja pembersihan dan pekerja pengawal keselamatan. Maknanya dia orang sekarang ni tak kerja ke atau macam mana? Yalah, dia orang. Tamat bila dah? Bukan, dia orang kerja. Okay. Tapi dia orang pekerja kontrak. Setiap 3 tahun dia jadi pekerja kontrak. Gaji dia. So tuntutan kita, jadikan dia pekerja tetap. Mahkamah Malaysia mengatakan pekerja yang kerja untuk kerja tetap itu tak boleh jadi kerja kontrak. Mahkamah kita cakap, ILO pun cakap benda yang sama lah. Kerja kekal tu tak boleh dijadikan kontrak. So first pekerjaan tetap. Kita minta kerajaan ikutlah undang-undang ini. Yang kedua, hapuskan orang tengah. Banyak orang tengah yang kita dapati dalam masalah kita ni, dia ini adalah bekas tentera,
dia adalah kroni sebenarnya lah. Dia hanya diberikan kontrak ini untuk mendapat kesetiaan dia. Dia bukan pun pandai mengurus pembersihan pun. So kita cakap hapuskan orang tengah, kurangkan birokrasi. Zaman dulu sekolah, guru besar uruskan cleaner dan pengawal, mereka semua happy. Sekarang ada orang tengah. Orang tengah uruskan, dia komplain pada sekolah, sekolah komplain pada orang tengah dan sebagainya lah. Okey. So ini 3 tuntutan ini. So kita minta kerajaan tukar kepada sistem dulu lah. Sistem yang sebelum ini yang ada. Okay. Sistem sebelum ni macam mana? Tetap Sistem sebelum ni mereka adalah kaki tangan kerajaan. okey. Mereka kaki tangan kerajaan. Dalam kajian kita, nanti kita akan WhatsApp. Dalam kajian kita menunjukkan kalau dia hari ini jadi kaki tangan kerajaan, gaji dia boleh sampai 1,000, 2,000 pun boleh kalau dia hari ini. Kerana tiap tahun dalam kerajaan dia ada peningkatan gaji. So kita nak dia jadi pekerja bawahan. Dan itulah zaman COVID ni, dulu orang semua mengagung-agungkan hospital swasta. Hari ini semua cakap perlu hospital awam lah. So JPKK ni berpandangan bahawa kerajaan kena ambil tanggungjawab penuh untuk menjaga kebajikan pekerja. Dan itu sebab hospital kerajaan hari ini, kerajaan kena ambil alih, menyerah balik ini menjadi pekerja biasa. Okey. Ya. Tak perlu makin sekam. Nak tanya apa? Terima kasih. Jadi maknanya untuk tahun depan, yang kontrak ni supaya tetaplah. Itu harapannya lah. Ya. Selain pada hantar kat ni, kementerian mana yang dihantar? Kita sudah pun hantar kepada pendidikan, kesihatan, hari ini kewangan. Kita ada lagi satu sumber manusia, menteri dalam kuarantin, so kita kena tunggu itu. Mereka minta masalah. Selepas itu tahun depan kita nak serah pada ketua pembangkang dan perdana menteri. Pasal di negara kita tiap minggu kita dengar mau tukar kerajaan, kita pun tunggulah. Kita tunggu sampai tahun depan. Tengok siapa perdana menteri, siapa ketua pembangkang, kita serah tahun depan. Jadi menerusi kajian tadi Tuan kata boleh menjimatkan 200 petani setahun. Bagaimana dia boleh menjimatkan? Daniel, explain. Sebenarnya dalam 1 tahun bajet untuk pengawal keselamatan sekolah saja 1.5 bilion. Tetapi sekarang hanya 1 bilion saja disalurkan kepada 40,000 pengawal keselamatan ni di 10,000 sekolah seluruh negara. Bermaksud ada 500 juta yang leak ataupun bocor ke kontraktor-kontraktor ni. Tapi kalau nak kata 200 juta penjabatan tadi tu datangnya daripada dengan penyerapan mereka lah, dengan penghapusan keperluan untuk orang tengah ni, duit yang sepatutnya pergi kepada pekerja dan juga kerajaan juga boleh buka 60,000 lagi peluang pekerjaan baru. Maksudnya pekerja-pekerja sekarang pengawal keselamatan 12 jam shift tau. Maksudnya satu premis ada 2 pengawal keselamatan. Tapi kalau kerajaan boleh buka jadikan 3 pengawal keselamatan satu hari, maksudnya 8 jam dengan gaji yang lebih elok, lebih bermaruah. Kerajaan boleh buka secara singkatnya 50% lebih banyak peluang pekerjaan dan juga jimat 200 juta kat situ. Jadi dalam kajian tu, kajian daripada pihak JPKK mendakwa bahawa wujudnya orang tengah yang menyebabkan ketirisan bajet negara. Maksudnya ada. Ya, memang betul. Itu memangnya adalah satu masalah sistemik yang menyeluruh satu negara sebenarnya. Dari tahun 2015 kita ditubuhkan kan. Memang ada banyak menerima ribuan aduan lah sebenarnya berkaitan dengan salah laku daripada majikan kontraktor orang tengah ni. Terima kasih. Terima kasih ya. Nak bagi nama Presiden. Bukan. Boleh Siva Ranjani, boleh kod dia. Siva Ranjani pun, saya pun boleh. Arul Chilwan. Presiden. Bukan, saya Penasihat. Penasihat JPKK. Salah seorang penyelenggara JPKK. Jaringan pekerja kontrak kerajaan. Ini Daniel Hakim, ini Siva Ranjani. Ini laras Ya. Arul Chilwan, ARUTCHELVAN. Ya. join. ARUTCHELVAN. Oh, Okay. Have you taken the phone number? Tolong. Boleh tak? Boleh tulis lah. Boleh tulis nombor phone tak di sini? Supaya kita boleh hantar.
lagi nombor phone dan kita boleh hantar you nombor rekening. Alright. Terima kasih kepada yang join kami live hari ini. Maaf kerana tidak memberi komentari kepada komen. Ya, security pun juga, pengawal juga merupakan frontliner. Kami juga memperjuangkan hak mereka sebagai frontliner tercicir. Untuk saudara Amy Kos, saudara Siu Eng, betul. What does the government say of the forwarded by the network? Kerana diskresi sekolah kerja 8 jam saja, tugas makan saja. Ya, memang betul. Amy Kos, sepatutnya 8 jam ni mereka dapat gaji yang lebih memaruah, tapi mereka mereka tak dapat lah. Memang dalam hospital itu dia orang sudah dikira sebagai frontliner. Oh. Gaji pun tak bagi. Sama juga yang tarikh KPM. Jadi memorandum yang sama ke kita hantar dekat KPM? Sama juga. Sama juga. Ada siapa-siapa lagi nak bagi nombor phone supaya kita boleh hantar? Okey. SB kamu bagi. Okey, kamu. Kita akan hantar kajian juga. Kajian itu tebal. Kita dah hantar kajian. Tapi hari itu dah bagi dah. Interview lah, boleh ke? Sama. Saya tanya pasal menteri punya respons. Boleh Bukan menteri lah, SU punya. Ini. This is the number. Ini dia ini. And then sama lah. Sebenarnya ni akan dibuat oleh Kamu dah ketemu pasal apa? யாரோட ஏற்பாடு, யாரை பக்கம் வந்தீங்க, அதுக்கு முன்னாடி 4 டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்துருக்கீங்க போல இருக்கு. வணக்கம். வணக்கம். நம்ம வந்து இந்த ஜரிங்கான் பெக்கர்ஜா கான்ட்ராக்ட் kerajaan தமிழ்ல சொல்லணும்னா வந்து இந்த அரசாங்க வளாகத்தில் வேலை செய்கிற புத்தக தொழிலாளர்களை வந்து பிரதிநிதிக்கிற ஒரு இயக்கம். நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து பார்த்தோமா வந்து Kementerian Keuangan, அதாவது நிதி அமைச்சில் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு மனு கொடுக்க வந்திருக்கோம். இந்த மனு எதை பற்றினா வந்து இந்த தொழிலாளிகளாம் வந்து இப்போ வந்து இந்த புத்தக முறையில் வந்து வேலைக்கு வச்சுருக்காங்க அரசாங்க வளாகத்தில். இவங்க இப்போ நிறைய பிரச்சனையை வந்து எதிர்நோக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போ இவங்க நம்ம இன்னைக்கு பிரதிநிதிக்கிறது வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை செய்கிற புத்தக தொழிலாளிகளும் ஸ்கூலில் வேலை செய்கிறவங்களும். நம்ம ஏறக்குறைய வந்து ஒரு 250,000 இருக்காங்க. இப்போ இவங்களுடைய பிரச்சனை என்னன்னு பார்த்தோமா நம்ம tapi dia cover daripada selepas 97 lah. Sebelum 97 sampai sekarang. கூட்ட வேலை செய்கிறவங்க, கிளீனிங் வேலை செய்கிறவங்க, துப்புரவு பணி செய்கிறவங்க, இப்போ அரசாங்க ஸ்கூலில் இந்த பாதுகாவலராக இருக்கிறவங்க, அதே மாதிரி இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை செய்கிற துப்புரவு பணி வேலை செய்கிறவங்க, பாதுகாவலர்கள், இவங்கெல்லாம் இந்த தொழிலெலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிரந்தரமான தொழில். இந்த தொழில் வந்து ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க, அது நிரந்தரம் இல்லாத ஒரு தொழில் கிடையாது. ஏன்னா புத்தக முறை வந்து எதுக்கு கொடுப்பாங்கன்னா நிரந்தரம் இல்லாத ஒரு தொழிலுக்கு தான் புத்தக முறை கொடுப்பாங்க. ஆனால் நிரந்தரமான ஒரு தொழிலுக்கு ஏன் புத்தக முறை? இது மிந்தி இல்லை. 1990 இதுல பொதுவாக மலேசியக்காரங்க தான் இருக்காங்க. மலேசிய தொழிலாளி தான் அந்த பாதிப்பு படுறவங்க. இது வந்து 1997 முன்னுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாமே அரசாங்க தொழிலாளி. 1997 முன்னுக்கு இவங்க எல்லாருமே அரசாங்க தொழிலாளிங்க. 97ல் அரசாங்கத்துல வந்து இந்த தனியார் மய கொள்கையை வந்து அறிமுகப்படுத்தினாங்க. அதை அறிமுகப்படுத்தினது வந்து மகாதீர் தான். அப்போ அவர் வந்து பிரதமராக இருந்தப்ப அந்த கொள்கையை வந்து அறிமுகப்படுத்தினார். அந்த கொள்கை அறிமுகப்படுத்தினதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து இந்த சில
மாற்றங்கள், அதாவது இந்த வேலைகள்லாம் வந்து துறை சார்ந்த இப்போ இந்த துப்புரவுத்துறை, இந்த பாதுகாவலர் துறை, இது எல்லாத்தையுமே வந்து வெளியில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்துக்கு வந்து குத்தகை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இந்த தனியார் நிறுவனங்களோ இந்த தனியார் கான்ட்ராக்டர்ஸுங்களோ என்ன பண்ணுறாங்க, இவங்களுக்கு வந்து சம்பளம் கொடுக்கறதில்ல, இபிஎஃப்ஓ டீ போடுறதில்ல, ஏதாவது 3 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து கான்ட்ராக்ட் மாறிக்கிட்டே இருக்கு. அப்போ தொழிலாளிகள் வேலை அப்புறம் ஒவ்வொரு 3 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையும் அவங்கள ஒரு புது தொழிலாளியாக வந்து ஆக்குவாங்க. ஸோ இந்த பிரச்சனைகள் வந்து நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்கு. இல்லை, இதுக்கு தீர்வு வேணும். ஏன்னா இவங்கெல்லாம் வந்து நம்ம இன்னைக்கு பேசிட்டு இருக்க தொழிலாளிங்க அடிமட்டம் ஏழை தொழிலாளிங்க. வெறும் குறைஞ்சபட்ச சம்பளத்துல தான் வாழ்றாங்க. 1100. இந்த தொழிலாளிங்க, ஏன்னா நம்ம அரசாங்கம் எப்போதுமே வந்து B40, அதாவது அடிமட்டத்தில் உள்ள மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இவங்க தான் உண்மையாவே அடிமட்டத்தில் உள்ள மக்களுங்க. இவங்களுக்கு ஏதாவது நல்லது செய்ய போறதாச்சுன்னா இந்த புத்தக முறையை முதல் ஒழிக்கணும். நடுவர் இதே வேண்டாம். புத்தக ஒரு நடுவருக்கு கொடுத்து அவங்க வந்து ஒரு தொழிலாளியை நசுக்கிறது, இந்த முறை வேண்டாம். நேரடி கோரிக்கை வந்து அரசாங்கமே அதை வழி நடத்தணும். ஆமா, இந்த தொழிலாளிகளை அரசாங்கமே வழி நடத்தணும், அவங்களாகவே சம்பளம் கொடுக்கணும், நிர்வாகம் செய்யணும். இது நடைமுறையில இருந்துச்சு ஒரு காலகட்டத்தில். நம்ம ஒன்றும் புதுசா ஒன்றும் பேசல. இப்போ வேற நாட்டுல இதெல்லாம் நடந்திருக்கா, இது மாதிரிலாம் தேவை நம்ம நாட்டிலே நடந்திருக்கு. அப்படின்ற பட்சத்தில் அதை திருப்பி கொண்டு வருவாங்க. இந்த 2,50,000 தொழிலாளர், பாதுகாவலர் தொழிலாளருடைய நீதிக்கு வந்து நீங்க குரல் கொடுக்கணும். சரி, இதுக்கு முன்னாடி எந்த அமைச்சுக்கு? இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தோம்னா வந்து நம்ம கல்வி அமைச்சரை வந்து 27ஆம் தேதி நவம்பர் வந்து மனு கொடுத்தோம் இந்த வருஷம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சுகாதார அமைச்சரை வந்து 3ஆம் தேதி டிசம்பர் இந்த வருஷம் மனு கொடுத்தோம். இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்கோம் நிதி அமைச்சரை. இது வந்து அடுத்த வருஷம் வந்து நம்ம வந்து பிரதமர் ஆஃபீஸில் வந்து மனு கொடுக்கலான்னு இருக்கோம். மனிதவள அமைச்சருக்கும் ஒரு மனு கொடுக்கலான்னு இருக்கோம் இந்த வருஷத்துலேயே. அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்த வருஷம் வந்து நம்ம வந்து பிரதமர் பிரதமருக்கு ஒரு மனு கொடுக்கலான்னு இருக்கோம். இந்த விஷயத்தை சம்மந்தப்பட்டு கண்டிப்பாக வந்து ஒரு மாற்றம் தேவை, சட்ட மாற்றம் தேவை. இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு காணணும். Yeah, starting this week. He just started on Monday, right? He started on Monday. But we haven't been working in the office yet lah for now. Yeah, just yesterday lah I went to the office. Also empowers first time in a few months lah in the office also. Yeah, they've been working at home also lah. முழுமையா அவங்களை பிரதிநிதிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா நம்ம இந்த ஆய்வு செஞ்சது வந்து முழுக்க இங்கிட்டு, அதாவது செமினான்றவங்க சம்மந்தப்பட்டு தான் இந்த ஆய்வுகள் செஞ்சாங்க. ஏன்னா ஒரு தனியார் தனிப்பட்ட ஒருத்தவங்க கிட்ட கொடுத்து இந்த ஆய்வை செஞ்சோம். ஏன்னா அப்போ தான் அவங்க நடுநிலையில் நின்று வந்து ஒரு ஆய்வை வந்து செய்ய முடியும். போயிட்டு அவங்களே சொந்தமாக ஆளுநர் மீட் பண்ணி இன்னைக்கு வந்து நீங்கள் நிதி அமைச்சர் வந்து அவங்களோட பிரதிநிதி, அதாவது அமைச்சரோட பிரதிநிதிக்கு நீங்கள் வழங்கப்பட்ட அந்த மகஜரில் இவ்வளோ விஷயத்தையும் குறிப்பிட்டிருக்கீங்க. ஆமாம், ஏன்னா எந்த ஒரு கோரிக்கையும் அது வந்து ஒரு சரியான ஆய்வோடு கொடுக்கப்படணும். அப்போ தான் வந்து அரசாங்கத்துக்கு வந்து அந்த கோரிக்கையில் வந்து ஒரு நம்பிக்கை வரும். ஓகே, இவங்க பேசுறது வந்து சும்மா பேசலை, ஒரு ஆதாரத்தோட Oh, sorry. Wadi nak interview boleh? Tak boleh? Ha? Cakap tentang kenapa memorandum ni, apa yang diharapkan daripada Kementerian Kewangan? Jani Ya, saya tak boleh. Coba interview masuk FB Live boleh ke? Okay. Keep in your collar. Okay. Alright. Apakah yang diharapkan dengan penyerahan memorandum kepada Kementerian Kewangan dan apakah respon mereka tadi? Macam mana mereka menerima memorandum ini? Untuk masa sekarang ni kita tak ada harapan besar lah. Tetapi harapan kita adalah supaya mereka akan meneliti memorandum dan juga kajian yang sudah dibuat dan diserahkan kepada mereka. Bagaimana respon mereka terhadap penerimaan memorandum kita tadi? Adakah mereka menerima hati terbuka ataupun ada sedikit ketegangan di situ? Saya tak nampak
sebarang reaksi lah. Ini sekadar penyerahan dan juga penerimaan. Macam postman hantar surat, tak ada rela-rela tu, saya tak nampak. So selagi belum ada tindakan proaktif Konkret. daripada kementerian, 4 buah kementerian ini dan juga kerajaan, kita tak akan meletakkan sebarang harapan dengan mereka. Tapi kita meluahkan dan bangkitkan, mengutarakan isu-isu ini untuk pengetahuan mereka. Dan kita anggap mereka tahu atau tidak, tak apa. Kita anggap mereka tak tahu. So kita bawa kepada pengetahuan mereka untuk tindakan selanjutnya. Kalau tak ada tindakan, dan kita sebagai pekerja perlu bertindak. Ya. Bagaimana pula dengan pandangan setengah pihak awam yang mengatakan kerajaan tak akan dengar keluhan daripada pekerja ini, dan paling-paling pun mereka hanya akan ambil jalan tengah, iaitu dengan memanjangkan kontrak ataupun mungkin ada sedikit nampak buat kerja, nampak macam terluskan sedikit perkhidmatan, aduan semua. Ada ke potensi untuk at least mereka untuk pilih jalan tengah? Saya belum nampak apa-apa riak lagi. Sebab apa? Kebanyakan kontraktor orang tengah ni adalah kroni mereka. Dan dia kena jaga kroni untuk sokongan politik. Dan yang jadi mangsa, yang jadi mangsa adalah pekerja. Dan bayangkanlah kalau 250 juta itu 250 ribu. Itu adalah wang kononnya keuntungan yang masuk saku dia atas angin. So mereka memang tahulah dan sedar apa yang berlaku di semua peringkat dan tahap proses ni. Kita sebenarnya apa yang berlaku. Sebab dia orang semua pandai-pandai. Banyak degree ada, banker ada. Semua dia tahu. Bukan tak tahu. Mana ada boleh tak tahu. Ya. Alasan je lah sebenarnya. Alasan, ya. Alright, itu saja. Okay, thank you. Kita boleh conclude lah the live. Okay, thank you Syabam. Thank you. Dah, nak cakap ke? Habiskan lah. X1 nak cakap? Dah. Alright. Boleh ke X1? XY. Just go through lah. You should be able to present already. Okay, you are a little nervous. Is that okay? Tak payah? Ya, right. Next time. Okay, terima kasih kepada yang menonton hari ini. Maaf kerana kurang engagement daripada saya kerana terlalu banyak. Kiranya kurang orang hari ini. Ada 5 orang saja hari ini. Saudara XY, intern JPKK, Selvam, IRO Officer Kesatuan Kerja Swasta, Hospital Kerajaan, Bani juga dari kesatuan yang sama, juga IRO, Industrial Relation Officer, Pegawai Perhubungan Perusahaan, dan juga ada penyelaras dan penasihat JPKK di sinilah. Ya. So terima kasih. Kami akan update apa-apa perkembangan daripada media, apa-apa coverage daripada media untuk update kepada rakan-rakan perjuangan pekerja kami lah. Terima kasih kepada yang menonton. Amy, Norazlin, ya, kami harapnya dapat share material kepada kawan-kawan lain juga, kawan-kawan pekerja lain juga, kerana ini adalah perjuangan sesama kita. Kita perlu tunjukkan solidariti sesama rakan-rakan sekerja kita. Sini frontline pula tu. Okey, bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum.